Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak menerokai dua potong hadis Nabi SAW, iaitu hadis nombor 81 dan hadis nombor 82 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu teks asal bahasa Arab hadis ke-81. Hadis ke-81 berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Yang artinya, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua-dua tangannya sejajar dengan kedua bahunya sewaktu memulakan salat, iaitu takbiratul ihram, dan ketika bertakbir untuk rukuk. Tatkala mengangkat kepala daripada rukuk, baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua-dua tangannya seperti itu, lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua-dua tangan seperti itu sewaktu akan sujud. Jadi kita lihat hadis yang ke-81 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan tentang tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dia menceritakan tentang pada tempat manakah, dalam keadaan yang bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat kedua tangannya dalam salat. Antaranya adalah ketika takbiratul ihram, antaranya adalah ketika ingin rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga angkat tangan. Sama juga dengan bangun bangkit daripada rukuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis ini juga menceritakan kepada kita apakah lafaz yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mana daripada posisi rukuk Nabi beralih kepada posisi berdiri, iaitu posisi iktidal. Nabi ada mengucapkan lafaz yang tertentu. Apakah lafaz yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rukuk beralih kepada posisi iktidal? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu merupakan ucapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di antara pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis ini? Pertama sekali, kata para alim ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang anjuran mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Jadi dalam salat, di sana ada keadaan-keadaan yang tertentu yang disunatkan kita mengangkat kedua tangan kita. Yang pertama, kita disunatkan untuk mengangkat kedua tangan ketika mana takbiratul ihram. Takbir dalam salat ada dua jenis.
takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang kita baca ketika mana kita ingin masuk ke dalam salat. Takbiratul intiqal pula adalah takbir-takbir yang kita baca ketika mana kita beralih daripada satu posisi kepada posisi yang lain. Di dalam salat, kita disunatkan, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Iaitu takbir yang pertama yang kita baca ketika mana masuk solat. Keadaan yang kedua yang disunatkan kita untuk mengangkat tangan kita adalah daripada posisi berdiri apabila kita beralih kepada posisi rukuk. Kita disunatkan juga untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita ni bila solat berdiri lepas baca doa iftitah, bila baca surah Al-Fatihah, selepas membaca surah selepas surah Al-Fatihah, kita akan rukuk kan. Dan bila kita rukuk, kita akan cakap Allahu Akbar. Bila kita bertakbir, mengungkapkan Allahu Akbar, kita disunatkan juga untuk mengangkat kedua tangan kita. Daripada rukuk, kita beralih kepada posisi iktidal. Daripada rukuk, kita beralih kepada posisi berdiri. Kita akan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Dan ketika mana kita bergerak daripada rukuk beralih kepada posisi iktidal, kita juga disunatkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di sana ada lagi satu keadaan yang mana disunatkan untuk kita mengangkat kedua tangan kita adalah ketika mana kita bangkit daripada tahiyat awal. Ketika mana kita bangkit daripada tasyahud awal. Solat zuhur ada 4 rakaat. Solat asar ada 4 rakaat. Sama juga dengan solat isyak ada 4 rakaat. Dan begitu juga solat maghrib ada 3 rakaat. Dan kebiasaannya pada rakaat kedua, kita akan duduk untuk baca tasyahud awal, untuk baca tahiyat awal. Bila kita bangkit daripada tasyahud awal, bila kita bangkit daripada tahiyat awal, disunatkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Jadi itulah di antara keadaan-keadaan yang mana disunatkan bagi kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Dan dalam hadis tadi menunjukkan kepada kita tata cara ataupun cara Nabi SAW mengangkat tangan. Tangan Nabi SAW diangkat sejajar dengan kedua bahunya SAW. Dan Nabi SAW tidak mengangkat tangan setelah sujud. Ketika mana nak sujud daripada iktidal, berdiri, nak turun untuk sujud, Nabi tak angkat tangan. Walaupun disunatkan untuk kita lafazkan Allahu Akbar daripada iktidal, berdiri hingga ke sujud yang pertama, tapi tidak angkat tangan. Sama juga daripada sujud pertama kita beralih kepada posisi duduk antara dua sujud. Kita pun tak angkat tangan. Walaupun kita sebut Allahu Akbar. Daripada posisi duduk antara dua sujud, kemudian kita sujud yang kedua, kita pun tak angkat tangan. Daripada sujud yang kedua, kita bangkit berdiri. Untuk rakaat yang seterusnya, kita juga tidak mengangkat tangan kita. Jadi mengangkat kedua tangan ini dalam solat bukan dalam semua keadaan, pada keadaan-keadaan yang tertentu sahaja. Seterusnya kita beralih kepada hadis ke-82. Hadis ke-82 berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ala al-jabha wa asyara biyadihi ila anfihi. Wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Yang artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 tulang, iaitu dahi sambil menunjukkan tangannya ke hidung, 2 tangan, 2 lutut
dan hujung kedua kakinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis ini pula yang ke-82, dia menunjukkan ataupun menyentuh tentang tata cara sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apakah pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang pendek ini? Yang pertama sekali, kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang kewajipan sujud di atas 7 anggota badan. Yang pertama sekali adalah al-jabhah, iaitu dahi. Nabi sujud di atas dahi. Dan termasuk juga dalam dahi adalah hidung. Bila kita letakkan muka kita, bila kita letakkan wajah kita ke bumi, kita bukan hanya meletakkan dahi kita ke bumi, kita juga meletakkan hidung kita ke bumi. Itu anggota yang pertama. Dahi. Termasuk sekali dengan hidung. Yang kedua, anggota yang kedua dan ketiga yang kita letakkan kat bumi adalah kedua telapak tangan kita. Kita letakkan kat bumi. Anggota yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut kita. Kita letakkan dekat bumi. Dan anggota yang keenam dan yang ketujuh yang kita letakkan dekat bumi adalah kedua kaki kita. Kita letakkan dekat bumi. Itulah cara sujudnya Nabi SAW. Nabi SAW sujud dengan menggunakan 7 anggota badannya. Yang pertama, dahi termasuk hidung. Yang kedua, ketiga adalah kedua tangannya. Keempat, yang kelima adalah kedua lututnya SAW. Keenam dan yang ketujuh adalah kedua kaki Nabi SAW. Jadi dalam salat, kita bila melakukan salat, tak kisahlah salat sunat ataupun salat fardu, kita akan sujud di atas 7 anggota badan sebagaimana yang disebutkan tadi. Pengajaran yang kedua, kata para ulama, hidung mengikuti dahi sekaligus sebagai pelengkap sujud. Jadi dalam tata cara sujud yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi SAW bukan sahaja sujud di atas dahinya, tapi Nabi SAW juga sujud di atas hidungnya. Jadi hidung tu adalah sebagai pelengkap sujud. Hidung mengikuti dahi. Kita bukan hanya sujud dengan dahi, tapi termasuk juga bahagian wajah kita yang terkena kepada bumi adalah hidung kita. Itulah di antara intipati daripada hadis yang ke-82. Jadi kalau kita perhatikan hadis yang baru kita sentuh sebentar tadi, hadis yang ke-82 ini adalah lebih menyentuh berkaitan dengan sujudnya Nabi SAW. Manakala hadis ke-81 yang baru kita sentuh sebentar tadi adalah menceritakan ataupun menyentuh berkaitan dengan keadaan-keadaan yang mana Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dalam salat. Iaitu ketika takbiratul ihram, ketika ingin rukuk, ketika bangkit daripada rukuk. Dan juga kata sebagian ulama adalah ketika bangkit daripada tasyahud awal, juga disunatkan untuk kita mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitulah antara tata cara solat yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi itu yang ingin dikongsi pada hari ini. 2 potong hadis 81 dan 82 yang kedua-duanya menceritakan kepada kita tentang tata cara solat Nabi SAW. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya bertaubat kepadanya. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan menerokai pula hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-83 mengikut susunan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi
rahimahullahu ta'ala. Kita berpada setakat di sini. Untuk sesi hari ini, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.